العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ووفقنا يا أكرم الأكرمين وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. فأذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Marilah kita sama-sama ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis ilmu pada malam ini. Amma ba'du, muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan berterima kasih kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, yang mana masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan perkara yang diridai olehnya, dan masih lagi memilih kita untuk berada dalam naungan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, itu di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sehingga kita dapat berpaling daripada melakukan perkara maksiat, daripada dosa, daripada perkara-perkara yang melalaikan, perkara yang tak ada manfaat. Dan itu semua adalah inayah daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lakukan ataupun tanpa pertolongan Allah, tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tak akan sampai di tempat seumpama ini. Bahkan mungkin berada di tempat yang disukai oleh hawa nafsu, yaitu rehat ataupun jauh daripada amalan-amalan yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini kita dah bahaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana pada Bismillah ataupun kata singkatan Bismillah itu basmalah, yang mana kita pun dah bahas boleh berkaitan dengan makna yang tersirat dalam Bismillahirrahmanirrahim ataupun dalam basmalah. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada maknanya ada dalam situasi hukumnya wajib, dan ada dalam situasi hukumnya sunat, dan adanya makruh, dan adanya haram. Bahkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu juga boleh membatalkan iman. Situasi wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim ialah ketika dalam solat. Kerana dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat yang pertama daripada
surah Al-Fatihah. Yani Imam Syafi'i mewajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim kerana itu daripada surah Al-Fatihah. Adapun selain daripada, Imam Syafi'i tidak memasukkan, tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surah Al-Fatihah. Dan dalam situasi haram mengungkapkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan perkara yang haram, seperti minum arak, seperti mencuri. Sebelum mencuri, sebelum masuk rumah orang tu, ataupun sebelum ambil barang orang lain, dia ucap Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun sebelum minum arak, dia ucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka hukumnya haram. Adapun dalam situasi membatalkan iman dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan bahawasa dia kata, aku nak menghalalkan arak ni, aku nak menghalalkan zinaku, ataupun nak menghalalkan perbuatan yang haram ni, aku ucap Bismillahirrahmanirrahim. Hak ni membatalkan iman. Dia kata dengan baca Bismillahirrahmanirrahim boleh menghalalkan perkara yang haram. Jadi dalam situasi seperti ini membatalkan iman. Kerana apa? Kerana menghalalkan perkara yang telah diijma'kan oleh ulama akan haramnya perkara tersebut. Baik. Dan juga dalam situasi sunat, seperti berzikir ataupun seperti yang kita sentiasa lakukan dalam wudu, dan lain-lain lagi tempat yang sunat diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Seterusnya masuklah kita kepada perbahasan Alhamdulillah, yang kita tahu makna dia segala puji bagi Allah. Itu je yang kita tahu. Tetapi kalau ikutkan penerangan tentang Alhamdulillah ini, amatlah penting, dan juga perbahasan mengenai makna yang ada Alhamdulillah, perbahasan yang luas. Alhamdulillah dari sudut bahasa, ia adalah dengan makna, dengan maksud puji ataupun pujian. Dari sudut bahasa, mana kalau dalam bahasa Arab, alhamdu lughatan al-thana'u wal madhu. Alhamdu lughatan dari sudut bahasa, al-thana'u ialah puji ataupun pujian. Begitu juga wal madhu. Ketiga-tiga kalimah ni makna dia sama. Alhamdu wal thana'u wal madhu. Tiga perkataan tetapi mempunyai satu makna. Mempunyai satu makna dari sudut istilah bahasa, iaitu puji ataupun pujian. Tetapi dalam istilah syar'a, makna alhamdu ataupun hamdalah ni ialah nusni 'ala Allah wa namdahuhu bi alsinatina 'ala ma an'ama bihi 'alaina minan ni'ami allati la nusiha
min ghairi wujubin alaih. Hak ini dalam istilah syarak, dari sudut syarak. Apa makna dia? Namdahu, nusni ala Allah, kami memuji Allah, kita puji Allah. Wa namdahuhu, sama juga maksudnya kita puji Allah bi alsinatina, dengan lidah kita, ala ma an'ama bihi alaina, di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, minan ni'ami, daripada nikmat-nikmat, allati yang la nuhsiha, yang tidak mampu untuk kita hitungkan nikmat tersebut, min ghairi wujubin alaih, tanpa menjadi kewajiban ke atas Allah untuk mengurniakan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Itu maksud pujian dari sudut istilah syarak. Baik, dalam istilah syarak tadi perlu kita fahami, bahkan wajib mengetahui yang mengetahui perkara yang disebut dalam istilah syarak, yang mana bila mana dikatakan tanpa menjadi satu kewajiban ke atas Allah untuk mengurniakan nikmat tersebut kepada kita, tanpa menjadi kewajiban ke atas Allah. Maksudnya apa? Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pelbagai nikmat. Allah Ta'ala berikan kepada kita kesihatan, kemewahan, kebahagiaan, ketenangan dan sebagainya. Daripada nikmat-nikmat itu bukanlah menjadi kewajiban ke atas Allah. Bukan wajib ke atas Allah nak bagi kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Walaupun kita melakukan amalan-amalan yang baik, walaupun kita ni bersedekah, walaupun kita ni salat, walaupun kita ni melakukan ibadah haji, bukan menjadi kewajiban, bukan wajib ke atas Allah nak bagi semua tu, nak bagi semua nikmat yang ada pada kita. Bahkan semua itu adalah harus bagi Allah. Harus bagi Allah. Dalam satu kitab yang namanya Matan Zubat, karangan Syekh Umar Ibn Rislan, dalam matan dia sebut lahu iqabu man ata'ahu kama yusibu man asa wa yuli ni'amah. Lahu iqabu man ata'ahu, lahu harus bagi Allah, harus baginya, yani baginya, harus baginya bagi Allah, iqabu man ata'ahu, menyiksa man, orang yang ata'ahu, mentaatinya, harus. Yusibu man, kama yusibu man, seperti mana harus juga bagi Allah memberi pahala, memberi nikmat kepada orang yang menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus, bukan menjadi satu kewajiban ke atas Allah. Kita wajib. Yang Allah Ta'ala nak bagi syurga kepada orang yang beriman, nak masukkan orang-orang kafir ke dalam api neraka itu,
bukan menjadi kewajipan ke atas Allah. Bahkan semua itu adalah harus. Seperti mana harus bagi Allah nak tukarkan yang mana orang-orang yang beriman dimasukkan, orang-orang yang saleh ataupun para anbiya, para sahabat, harus bagi Allah tukarkan, yakni dengan kata masukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang musyrikin Mekah, yang sentiasa zalimi, mereka zalimi para sahabat, zalimi Rasulullah ketika dakwah, harus bagi Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Harus. Bahkan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah zalim. Baik, kenapa tak boleh kita kata ataupun berkeyakinan wajib ke atas Allah memberi apa yang selayaknya bagi hamba? Yang selayaknya bagi hamba, sekiranya hamba itu melakukan kebaikan, baginya yang layak baginya adalah pahala ataupun syurga. Kalaulah hamba tersebut derhaka, yang layak baginya adalah neraka. Kenapa tak boleh kita kata wajib ke atas Allah memberi apa yang selayaknya bagi hamba? Kerana keyakinan tersebut membawa kepada ada selain Allah yang menggagahi Allah supaya Allah melaksanakan perkara tersebut. Dengan kata lain, membawa kepada ada selain Allah mewajibkan ke atas Allah untuk mengurniakan nikmat-nikmat tersebut ataupun mengazabkan hamba-hamba. Boleh faham sini? Kenapa tak boleh kata wajib ke atas Allah bagi nikmat? Kenapa tak boleh kata wajib ke atas Allah mengazabkan hamba-hambanya yang durhaka? Sebab difahami daripada itu maksudnya ada selain Allah yang menggagahi Allah, ada selain Allah yang mewajibkan ke atas Allah supaya Allah melakukan perkara tersebut. Jadi perkara ini bercanggah dengan keyakinan kita, keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, bercanggah dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yusuf, wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Subhanahu wa ta'ala ghalibun, menguasai, menggagahi, dapat mengalahkan selain ala amrihi, di atas urusan Allah, di atas urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kata wajib ke atas Allah memberi perkara-perkara tersebut yang selayak dengan hamba-Nya, bertentangan dengan ayat tadi. Ayat tadi kata Allah Ta'ala menguasai, tak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Allah, tak ada siapa yang dapat menguasai urusan Allah. Bahkan Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa di atas, ke atas urusannya. Boleh nampak? Baik. Maka sebab itulah pegangan kita dalam perkara ini, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala harus baginya memberi nikmat kepada hamba-Nya, dan harus baginya mengazabkan hamba-Nya. Harus. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengazabkan orang-orang yang saleh, masih lagi tidak dikatakan kepada Allah, masih lagi tidak dikatakan kepada Allah
zalim. Kerana apa? Kerana apa yang Allah Ta'ala lakukan, apa yang Allah Ta'ala lakukan itu adalah dalam pemilikan Allah Ta'ala lagi. Syurga milik Allah, neraka milik Allah. Hamba-hambanya kita ni manusia, sama ada mukmin ataupun kafir, milik Allah. Jadi hak Allah untuk melakukan apa sahaja yang dia kehendak, tanpa ada sifat zalim pada mana, tanpa dinisbahkan kepada Allah sifat zalim. Kerana zalim ni maksud dia ialah melakukan ataupun menggunakan hak orang lain tanpa izin, melampaui batas. Itu maksud zalim. Dia menguasai hak orang lain tanpa izin tuan dia, dan bercanggah dengan syariat, melampaui batas. Itu maksud zalim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan seperti yang disebut tadi, contoh yang disebutkan tadi, mengazabkan orang-orang yang bertakwa, itu harus baginya bahkan bukan menjadi kezaliman bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan masih lagi dalam keadilan dan dalam keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana hak Allah, kita semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang wajib kita pegangi, yang mana apa yang disebutkan tadi lain dengan apa yang dipegang oleh sebahagian golongan yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka ini berpegang bahawasanya wajib ke atas Allah mengurniakan nikmat kepada hamba-hambanya yang baik, yakni apa yang selayaknya bagi hamba. Kerana bagi mereka, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi apa yang selayaknya bagi hambanya, ini adalah satu kezaliman. Sedangkan mereka kata lagi, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran bahawasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, baginya syurga, kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Dan orang-orang yang kafir di dalam Al-Quran menyebut akan dimasukkan ke dalam api neraka, kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala takkan memungkiri janjinya. Jadi bila kita dengar golongan ni, dia terangkan apa yang dia faham, dan dikeluarkan juga dari Al-Quran. Kalau yang tak belajar, yang jauh daripada majlis ilmu, lagi-lagi berkaitan dengan akidah, boleh terjerumus, boleh ikut dengan apa yang didakwa oleh orang ini. Memang dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada sebut perkara-perkara itu, tapi kita nak nyatakan dari sudut akal. Kerana kalaulah kita kata juga wajib ke atas Allah melakukan apa yang selayaknya bagi hamba, bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Seperti ayat tadi, wallahu ghalibun ala amri la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
tidak dipersoalkan, tidak ditanya. Tak perlu tanya apa yang Allah Ta'ala lakukan. Yang ditanya, yang akan ditanya, yang dipersoalkan mereka ni. Wahum yus'alu, ini siapa? Makhluk Allah. Boleh faham? Jadi yang kita nak bahaskan, nak nyatakan dari sudut akal harus bagi Allah. Dari sudut akal, bahkan berdasarkan ayat-ayat yang lain, harus bagi Allah memberi apa yang layak bagi hamba-hambanya, bukan menjadi satu kewajiban. Baik, boleh faham kan? Boleh. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Kata pengarang rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Dengannya kami memohon pertolongan pada segala urusan keduniaan dan hari kemudian. Rabbil alamin. Rabb ni perkataan kalaulah ada padanya alif lam, dia jadi kata nama khas. Kalau tak ada alif lam pada perkataan Rabb, dia jadi kata nama am. Kalau ada alif lam, Al-Rabb, makna dia Tuhan. Kalau tak ada alif lam, dengan kata Rabb sahaja, boleh jadi dengan makna Tuhan, boleh jadi dengan makna Tuan. Beza. Dengan ada alif lam, dengan tanpa ada alif lam pada perkataan Rabb. Dan al-alamin, yang kita tahu sekalian alam, yakni ma siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Allah Subhanahu wa taala dinamakan alam. Manusia alam, jin pun alam, malaikat pun alam, haiwan pun alam. Mana selain daripada Allah dinamakan alam. Tapi dikehendaki di sini adalah jin, manusia dan malaikat. Jin, manusia dan malaikat. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, liyakuna lil'alamina nadhira. Disebut tentang Rasulullah SAW yang mana diutuskan supaya menjadi peringatan lil'alamin, yakni lil jins wal ins, supaya menjadi peringatan kepada manusia dan juga jin. Adapun kepada malaikat tak. Kenapa? Kerana para malaikat ni majbulun. Apa pula majbulun? Baik, kita manusia dan jin ada bagi kita usaha dan pilihan. Usaha dan pilihan. Dan para malaikat juga ada usaha dan pilihan. Tapi pilihan malaikat ni majbulun. Apa maksud majbulun? Pilihan malaikat ni dia tak akan pilih melainkan yang baik sahaja. Malaikat, Allah Ta'ala tentukan semua malaikat ni pilihan dia adalah hak baik sahaja. Sebab itulah mereka la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebab itulah mereka ni malaikat
dia tidak berbuat maksiat, tak derhaka kepada Allah, bahkan wa yaf'aluna ma yu'marun, bahkan mereka ni melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ya, malaikat ada pilihan dan ikhtiar, usaha pilihan dan ikhtiar ada seperti kita. Tapi malaikat Allah Ta'ala tentu pilihan mereka ni pada kebaikan sahaja. Adapun kita, sebahagian Allah Ta'ala tentukan pilihan kita kepada kebaikan. Ada sebahagian yang lain Allah Ta'ala tentukan pilihan dia kepada kejahatan, kepada keburukan. Baik. Kemudian katanya lagi, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, dan dengannya dan dengan Allah Ta'ala lah nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala umurid dunya wad din, pertolongan apa itu di atas urusan dunia dan agama. Seperti mana yang ada dalam surah Al-Fatihah kan yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, di sini pun perlu kita faham mengenai pertolongan Allah. Kalaulah kita ada sesuatu hajat, mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pertolongan daripada Allah Ta'ala itu adalah perkara perbuatan yang terlebih aula. Bukan bermaksud di sini, dan juga dalam surah Al-Fatihah bila kita baca iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah sahaja kami memohon pertolongan, bukan bermaksud engkau tak boleh minta tolong dengan selain Allah, bukan bermaksud seperti itu. Bahkan nak bagi tahu terlebih aula, yang patut kau dahulukan ketika berhajat, ketika dalam susah, kau minta daripada Allah. Kemudian barulah kamu lakukan apa? Lakukan asbab-asbab yang menarik pertolongan yang dapat apa yang kamu nak, apa yang kamu hajati. Bukan bermaksud tak boleh minta tolong dengan selain Allah. Boleh tak? Sebab ada yang mewajibkan. Kau kalau sakit, kalau nak makan ke, kalau nak ada apa-apa hajat, minta terus dengan Allah. Tak boleh minta dengan selain Allah, kerana orang yang minta dengan selain Allah Ta'ala ni adalah syirik. Bagi mereka adalah syirik. Boleh faham? Baik. Jadi perkara ini nak menyatakan yang terlebih aula lah. Kalau nak minta tolong dengan siapa? Dengan Allah. Kerana dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk mencari wasilah. Untuk mencari wasilah, dengan wasilah itu, asbab wasilah itu, dengan wasilah itu kita dapat apa yang kita nak, apa yang kita hajat. Wabtaghu ilaihi alwasilah, wabtaghu, tuntutlah, carilah wasilah yang boleh menyampaikan engkau kepada apa yang kamu cita-citakan. Maka bila dipaham di sini, bukanlah bermaksud iyyaka nasta'in wajib minta pertolongan kepada Allah. Bahkan ia adalah perkara yang terlebih aula. Baik.
Sebab itulah dalam isu tawassul dan juga dalam isu tabarruk dan dalam isu al-hirs. Apa maksud tawassul? Tawassul ni talabu min Allah, minta daripada Allah bidzikri ismi nabiyyin awwaliyyin, minta dengan Allah tetapi dengan menyebut nama Nabi ataupun wali, dengan berkeyakinan bahawasanya Allah Ta'ala lah yang mendatangkan manfaat, Allah Ta'ala juga yang menolak kemudaratan. Ini makna tawassul. Tawassul, sebut nama wali ataupun sebut nama Nabi, ya Rasulullah ataupun ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi minta dengan Allah. Sebut nama orang-orang yang pangkat dia, darjat dia tinggi pada Allah. Supaya apa? Supaya doa kita ni cepat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermaksud tawassul ini, bukan bermaksud beribadah kepada selain Allah, bukan bermaksud sembah selain Allah. Macam kita dah nak minta sesuatu job kan, kerjaan, kebetulan kita ada kenal orang yang rapat dalam syarikat tu, dan dia rapat dengan bos. Jadi kita boleh dia gunakan nama dia kan, atau menggunakan tanda apa sign tanda tangan dia, supaya kita ni terpilih. Maka dalam isu tawassul juga macam tu. Sebut nama Nabi, sebut nama wali yang mana pangkat dia tinggi pada Allah, supaya apa yang kita minta Allah Ta'ala kabulkan, Allah Ta'ala terima. Dan isu tawassul ni adalah harus secara ijma' ulama. Kerana Nabi SAW sendiri mengajarkan umat dia supaya bertawassul. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamus Shaghir, tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia terbeban kerana seorang sahabat Nabi ini, hak mengadu ni dia tak dapat lihat, tak nampak butuh. Jadi mengadu kepada Rasulullah, yang mana dalam keadaan ni aku tak mampu, aku tak boleh nak buat ibadah dengan sempurna, tak boleh nak buat kebaikan dengan tenang. Nak datang ke majlis engkau, nak datang ke majlis Rasulullah pun susah. Sebab apa? Sebab butuh. Tak ada orang yang dapat bantu dia, tak ada orang dapat tarik pimpin dia ke majlis Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah, minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa untuk dia. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau nak, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kau bacakan kalimat ni setelah mana solat dua rakaat yang kita buat apa, solat hajat. Setelah solat tu kau baca doa. Maka lelaki tersebut, setelah mana dia dengar kalimat yang diajar oleh Rasulullah, dia lakukan, dia pergi jauh sikit daripada majlis Rasulullah, dia lakukan, dia buat solat 2 rakaat. Setelah tu dia berdoa, doa tawassul.
Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyur rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi qada'i hajati. Setelah selesai daripada dia doa, dalam tempoh yang tak lama dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mata dia boleh nampak. Jadi dalam hadis ni perlu kita faham, takkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat dia benda-benda yang tak betul ataupun benda yang syirik. Kerana tawassul ni sebahagian daripada orang dia kata tawassul ni adalah syirik. Begitu juga dengan tabarruk ataupun al-hirz. Jadi ketiga ni secara ijma' ulama mengharuskan amalan-amalan tersebut, bahkan tidak bercanggah dengan hadis Al-Quran dan sebagainya. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia dah berbunyi lah. Baik, kita baca terjemahannya. Wa sallallahu, dan bersalawat Allah wa sallama, yakni semoga Allah mengucap salawat dan salam ala sayyidina, ke atas nabi kita Muhammadin, Muhammad, khatamin nabiyyin, penutup segala nabi, wa alihi wa sahbihi ajma'in, serta keluarganya dan para sahabatnya ajma'in sekalian. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi darjatnya, lagi maha besar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berkait dengan salawat, salam dan juga makna sahabat dan kisah tentang ayat ini ataupun ungkapan hawqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, saya akan kongsikan pada kuliah yang seterusnya insya-Allah kalau diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ins, manusia. Al-hirz, al-hirz itu sesuatu yang ditulis di atas kulit ataupun kayu ataupun baju daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun zikir, kemudian diletakkan sama ada di rumah ataupun di dalam kereta ataupun disangkut atas leher kita, dengan tujuan nak dapatkan perlindungan daripada Allah dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk al-hirz. Hirz kalau kita kat sini famous dengan apa, tangkai ataupun azimah. Tapi yang ada padanya ayat-ayat Al-Quran. Hak ni kalau kita nak, baik, kita ambil sikit boleh sikit. Yang mana Nabi SAW pernah kongsikan kepada sahabat dia tentang satu doa, satu ayat yang mana dibaca ketika kita terkejut, tersedar daripada tidur dalam keadaan apa, mengerikan, menakutkan, takut. Maka Rasulullah ajarlah doa ini, doa
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ada doa ayat lain lagi. Jadi bila mana didengar oleh para sahabat, salah seorang daripada sahabat, nama dia Ibnu Amr. Ibnu Amr ini bila mana diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa ke rumah, dia ajar kepada anak-anak dia yang balik. Dia tolong hafalkan, maknanya dia suruh anak dia hafal doa ni. Adapun anak-anak dia yang belum balik, dia tulis doa tu di atas kertas. Kemudian dia sangkut kertas tu dekat leher anak dia. Maka perbuatan dia diketahui oleh Rasulullah, dan Rasulullah tak kata kau ni syirik, tak kata. Sebab apa? Sebab Rasulullah tahu sahabat-sahabat dia ni mukmin. Apa maksud mukmin? Percaya kepada Allah. Apa maksud percaya kepada Allah? Percaya yang kuasa adalah Allah. Adapun hiris ni sebagai asbab untuk aku dapatkan perlindungan daripada Allah. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada beritahu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan daripada Al-Quran ni apa? Syifa, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tak salah lah apa yang kita buat selama ni daripada dulu, bukan perkara yang syirik. Kita pergi frame yang ada ayat-ayat yang ada ayat suci Al-Quran, Sibulina, wafa'an, ataupun apa lagi, ayat kursi, kita gantung kat rumah tu. Apa sebab? Apa tujuan? Hiris tu minta daripada Allah dengan asbab. Kita letak ayat suci yang Allah Ta'ala sebagai syifa, dapat perlindungan daripada Allah. Dalam kereta kita letak ayat juga dekat motor. Jadi perkara itu bukanlah perkara yang syirik, bukan seperti yang dituduh oleh sebahagian golongan. Bagi mereka hak ni syirik. Sedangkan kalau lihat, kita kaji, ada sebahagian sahabat buat. Baik. Hak ni ayat Al-Quran. Kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran, ini ulasan yang Allah Ta'ala hikayatkan cerita Nabi Yusuf. Dia perintahkan kaum dia supaya bawa baju dia pergi ke mana? Bukan pergi bawa baju Nabi Yusuf. Nabi Yusuf suruh kaum dia bawa, ambil baju aku ni, bagi dekat ayah aku untuk diletakkan muka. Dalam Al-Quran semua. Nak buat apa tu baju tu? Syifa. Ni baju. Apa yang disebut dalam Al-Quran? Idhabu bi qamisi hadza fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basira. Pergilah oleh kamu dengan bawa baju aku ni, jubah aku, kemudian kau letak atas muka, atas wajah ayahku. Siapa ayah Nabi Yusuf? Yaqub alaihissalam. Sakit apa Yaqub? Tak dapat melihat buta. Ya'ti basira, bila mana letak atas wajah Nabi Yaqub, ya'ti basira, serta-merta dapat melihat. Datang penglihatan, hilanglah buta. Ini baru baju. Wasilah tadi, betul. Wasilah ni asbab. Wasilah, betul. Baik, jadi yang ketiga-tiga ni dihukumkan, maknanya perkara yang harus, bukanlah perkara yang
yang bercanggah ataupun yang syirik bukan. Secara ijma' ulama kata hukumnya harus. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ahkam. Cukuplah untuk saya. Asal lagi ya. Apa? La tuhsiha. La nuhsiha. Sama ke dia punya sihir. Kalau la tuhsiha, la nuhsiha, kalau la nuhsiha dengan nun, kami ataupun kita ataupun kami tak dapat nak hitung. La tuhsiha ni, tengok konteks ibarat dia. Kalau kata perempuan ataupun orang sekian ni, yang maknanya perempuan, la tuhsiha, perempuan ni tak boleh nak kira. Ataupun lelaki kita nak khitab, ataupun kita yang hadap cakap ni, la tuhsiha, kamu tak dapat nak hitungkan, tak dapat nak kira. Habis kan? Barakallahu fiikum, ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum